رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imam Al-Allamah Abul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Al-Imam Al-Allamah Ibnu Al-Arabi mengatakan bahawa dia mendengar khabar bahawa Sufyan Al-Thawri menyatakan ada 5 macam manusia yang paling mulia di dunia ini. Yang pertama, ulama yang hidup mencukupkan diri dengan yang sedikit untuk keperluan hidupnya. Yang kedua, seorang hakim yang sufi. Yang ketiga, seorang kaya yang rendah hati. Yang keempat, seorang miskin yang bersyukur. Dan yang kelima, seorang bangsawan yang mengikut sunnah Rasul. Yahya bin Mu'az menegaskan, kerendahan hati adalah sifat yang sangat baik bagi setiap orang. Tapi ia paling baik bagi seorang yang kaya. Kesombongan adalah sifat yang menjijikkan bagi setiap orang. Tetapi ia paling menjijikkan jika terdapat pada orang miskin. Imam Ibn Atta menyatakan, tawadhu' adalah menerima kebenaran dari siapa pun juga datangnya. Dikatakan, ketika Zaid bin Thabit sedang mengendarai unta, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma datang mendekatinya agar dapat memegang kendali kudanya, yakni tali kudanya. Maka Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu lalu mencegahnya, jangan wahai anak saudara Rasulullah. Ibn Abbas berkata, begitulah yang diperintahkan pada kami untuk kami lakukan terhadap para ulama kami. Maka Zaid bin Thabit meraih tangan Ibn Abbas dan menciumnya. Lalu berkata, ini adalah apa yang kami diperintahkan untuk kami lakukan terhadap keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urwah bin Zubair menuturkan, ketika aku melihat Umar bin Al-Khattab memikul sekantung besar air di atas bahunya, aku berkata kepadanya, wahai Amirul Mukminin, pekerjaan ini tidak patut bagi anda. Beliau menjawab, ketika para utusan datang kepadaku mendengarkan, mentaatiku, suatu perasaan sombong merasuk ke dalam hatiku. Dan kini aku ingin menghancurkannya. Beliau terus memikul air itu dan membawanya ke rumah seorang wanita Ansar dan mengisikannya ke dalam tong milik wanita itu. Abu Nas As-Sarrash At-Tusi mengkhabarkan, ketika Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menjadi gubernur di Madinah, dia pernah terlihat sedang memikul seikat kayu di atas bahunya dan berteriak-teriak berjalan untuk gubernur. Abdullah Ar-Razi menjelaskan, khusyuknya hati adalah tidak membeza-bezakan dalam memberikan layanan. Abu Sulaiman Darani berkata, barang siapa yang masih memberikan nilai kepada dirinya sendiri tidak akan merasakan manisnya ibadat. Yahya bin Mu'az mengatakan, keangkuhan terhadap orang yang bersikap sombong terhadapmu dikarenakan kekayaannya adalah sifat khusyuk. Asy-Syibli, semoga Allah merahmatinya, berpendapat, kehinaan diriku melebihi kehinaan orang Yahudi. Seorang laki-laki datang kepada Syibli yang bertanya kepadanya, siapakah engkau? Dia menjawab, wahai Syekh,
Saya hanyalah titik yang ada di bawah huruf ba. Syibli berkata, engkau adalah saksiku sebab engkau menganggap rendah kedudukan dirimu sendiri. Ibnu Abbas, semoga Allah meredainya dan meredai ayahnya, menyatakan salah satu bahagian kekhusyukan adalah bahawa orang meminum sisa minuman yang ditinggalkan oleh saudaranya. Bishr mengajarkan, berilah salam kepada para pencinta dunia dengan cara tidak memberi salam pada mereka. Shu'aib bin Harb berkata, ketika aku sedang melakukan tawaf di Kaabah, seorang tiba-tiba mengikutku dan aku menoleh kepadanya. Ternyata orang itu ialah Fudail bin Iyad, yang lalu berkata, wahai Abu Saleh, jika engkau berfikiran bahawa di antara manusia yang melakukan ibadat haji ini ada yang lebih hina daripada dirimu atau diriku, maka betapa buruknya fikiranmu itu. Salah seorang sufi menyatakan, aku melihat seorang laki-laki ketika sedang melakukan tawaf di Kaabah. Dia sedang dikelilingi oleh orang-orang yang banyak memuji-muji dirinya. Kerana perbuatan mereka itu, mereka menghalangi orang lain dari melakukan tawaf. Kemudian, beberapa waktu setelah itu aku melihat dia sedang mengemis kepada orang yang lewat di sebuah jambatan di Baghdad. Aku terkejut dan hairan. Dia lalu berkata kepadaku, aku dulu membanggakan diri di tempat di mana manusia mesti merendahkan diri. Maka Allah Ta'ala lalu menimpakan kehinaan kepadaku di tempat di mana manusia berbangga diri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi kita membicarakan kalam Imam Abdul Qasim Al-Qushairi yang berkait dengan tawaduk dan khusyuk. Moga dengan memahami kata-kata beliau, kisah-kisah dan cerita mampu menjadikan kita orang yang mempunyai sifat tersebut. Kerana dengan sifat tersebut kita selamat di sisi Allah. Kerana sifat itu ialah sifat para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Bukan para ulama al-amilin, para awliya al-muqarrabin dan orang soleh al-maqbulin. Maka oleh kerana Allah Ta'ala bila mana memerintahkan kita bersifat dengan sifat yang baik, mematuhi dan mentaati perintahnya, Allah Ta'ala menurunkan kepada kita misal dan contoh untuk menunjukkan perkara ini tidak mustahil, untuk menunjukkan perkara ini dalam kemampuan kita, bukan di luar kemampuan, untuk menunjukkan bahawa Islam bukanlah teori tapi ada bukti, dan bukti ini akan ada sepanjang zaman sehinggalah hari berdirinya atau berlakunya kiamat. Dan kita ingin menempatkan diri kita salah seorang daripada mereka. Dengan usia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, moga-moga Allah Ta'ala menyampaikan kita kepada darjat kemuliaan ini. Dan kita yakin dan percaya kalau niat kita betul dan niat kita kuat, nescaya Allah Ta'ala akan sampaikan kita pada darjat tersebut, walaupun bukan dengan amalan kita tetapi dengan niat kita dan dengan permohonan kita, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa immata ala firashihi. Siapa yang memohon pada Allah untuk mendapat kesyahidan, mati syahid, dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh, Allah akan menyampaikannya pada darjat para syuhada walaupun dia mati di rumahnya, di atas tilamnya. Dan perkara yang sama yang kita fahami daripada hadis ini, siapa yang memohon untuk menjadi orang yang khusyuk, siapa yang memohon untuk menjadi orang yang tawaduk dengan benar, nescaya Allah Ta'ala akan menyampaikannya pada martabat itu walaupun dia tidak pernah sampai dengan perbuatannya. Sebab itu, niat suatu keutamaan, niat satu kekuatan, niat ini umpama sauh atau tali yang kita ikat pada satu tempat yang kukuh. Andai kata kita pernah hanyut, namun kita tak akan pergi jauh kerana tali yang terikat kemas pada pelabuhan tersebut. Maka begitu contoh niat yang kuat. Baik, kita lihat bagaimana Al-Imam Abdul Qasim menceritakan tentang nilai sebenar tawaduk.
Kata beliau, Imam Sufyan Ats-Tsauri, sebagaimana riwayat daripada Imam Ibn Al-Arabi Al-Maliki, dia kata ada 5 orang yang paling mulia atas dunia ni. 5 orang. Kenapa kita nak kenal 5 orang ni? Mudah-mudahan kita menjadi salah satu daripada mereka atau menjadi sahabat kepada mereka. Yang pertama, kata Imam Ats-Tsauri, yang paling mulia sekali ialah ulama yang hidup dengan sederhana. Ulama yang hidup sekadar mencukupkannya. Maknanya ini orang yang mulia. Yang kedua ialah hakim yang sufi. Hakim yang sufi, yakni yang meletakkan akhirat. Hakim ni takkan terima rasuah. Hakim yang sufi, hakim yang menjaga ibadat. Hakim yang as-sufi, yang sentiasa ingat Allah. Yang ketiga ialah orang kaya tapi dia rendah hati. Tengok orang kaya ni, Masya Allah, kalau kita tengok daripada penampilannya, tak nampak pun dia kaya. Kalau kita tengok, kita dengar dia bercakap, tak ada pun dia nak bangga dengan kekayaan. Kalaupun dia duduk dengan bersama kita, duduk sebagaimana kita, bukan sebagaimana dia. Kita santai-santai, dia pun santai-santai. Dia boleh makan tempat kita makan, dia boleh duduk makan dalam dulang atau sebagainya. Maka ini orang kaya yang tawaduk. Kalau orang kata, oh dia tu baik dengan orang kaya, tak apalah kalau saya baik dengan orang kaya yang baik-baik, apa salahnya? Maka itu orang kaya yang antara manusia yang paling mulia di dunia. Dan yang keempat, ialah orang miskin yang bersyukur. Kita jumpa orang miskin, dia tidaklah cepat meminta. Dia taklah cepat mengadu masalah dia. Dia sentiasa kita dengar lafaz syukur. Padahal dalam keadaan orang miskin, pasti kerjanya cuma mengadu masalah. Saya anak nak sekolah, saya isteri saya, ini mak saya, ayah saya sendiri. Kalau kita duduk dengan dia syarat dengan permohonan permintaan bantuan, maka ini normal. Tapi duduk dengan orang miskin yang sentiasa bersyukur pada Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, ada orang bagi saya daging korban. Alhamdulillah, cukup untuk kami. Kami syukur, cukup untuk kami seminggu. Ada orang nak bagi, saya tak nak dah. Saya dah cukup, bagilah ke orang lain pula. Bukan saya je nak, ada orang lain juga nak. Orang macam ni, Masya Allah, dia tanda syukur, dia nak berkongsi. Dia tak conquer nak, boleh, nak bantu, boleh lagi. Dah rumah dia macam kedai jual daging pula. Banyak. Rumah dia macam store beras. Sebab dia nak bolok semua. Tapi orang miskin bersyukur, dia tahu ada orang lain yang nak juga. Pergilah jumpa orang lain. Bahkan dia tolong tunjuk pula, ni sahabat saya juga dia susah pergi hantar. Saya dah cukup, Alhamdulillah. Maka ini orang yang mulia. Yang kelima, orang bangsawan. Maksud bangsawan ni orang ada pangkat. Orang yang menjadi ikutan manusia. Tiba-tiba kita nampak dia tak ikut nafsu dia ikut sunnah Nabi. Padahal tuan-tuan, kalau kita ada pangkat kedudukan, orang akan ikut kita ni. Sebab kita orang berpengaruh. Orang akan ikut. Ini bangsawan. Ini berpangkat. Kita buat apa pun orang ikut. Kita main golf, orang main golf. Kita pakai seluar macam ni, orang pun ikut. Oh, ini pandangan orang pada dia, nasab keturunan yang baik, bangsawan, berpangkat. Tetapi dia memilih untuk ikut sunnah Nabi SAW. Dia menjaga ibadat, menjaga tutur kata, menjaga setiap percakapannya. Maka ini orang yang hebat. Baik, itu 5 golongan. Dalam golongan tadi ialah orang yang merendah diri. Orang kaya yang rendah diri. Manakala Yahya bin Mu'az perlu menyebut, sifat tawaduk ni baik. Semua orang kalau ada sifat tawaduk baik. Tetapi ia menjadi lebih baik kalau ada pada orang kaya. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita jumpa orang kaya yang tawaduk, dampingi dia, jauh lebih baik. Sebab dia ada benda-benda yang untuk dia takabur, dia tak takabur, dia rendah diri. Maka dia teman kamu. Orang kaya yang tawaduk, yang menjaga hubungannya dengan Allah, merendahkan diri dengan manusia. Dan kata Imam Yahya lagi, sombong ni semua perangai buruk. Memang milik orang kaya. Sebut je orang kaya, dia adalah sombong tu. Tapi kalau sombong ni kena pada orang miskin, dia lagi teruk pada orang kaya yang sombong. Kerana orang kaya yang sombong, dia ada sesuatu untuk dia sombong. Ni orang miskin tak ada apa. Rumah pun sewa, ihsan orang, tapi dia boleh sombong. Kena pula sombong dengan Tuhan sembahyang, tidak.
Macam dia sibuk mesyuarat keluar negara ke apa, duduk rumah tak solat. Duduk rumah tak puasa. Ini sombong. Allah dah uji susah, dia masih tidak mau ingat Allah. Ya, orang kaya patutlah dia sombong sebab dia banyak duit. Dia banyak mesyuarat. Orang lain nak jumpa dia pun payah. Maka sebab kesombongan tu ada asas walaupun tetap tercela. Tapi orang miskin tak ada sebab pun dia nak sombong dengan Allah Ta'ala. Tapi dia memilih sombong dengan Allah. Justru itu dia akan sombong juga dengan manusia. Kata Imam Ibn Atta, zuhud yang sebenar atau tawaduk yang sebenar. Apa itu tawaduk, rendah diri yang sebenar? Ialah kita menerima kebenaran. Dari siapa pun. Kebenaran dan nasihat. Nasihat-nasihat yang baik yang datang. Ya, kita boleh berkongsi. Kita boleh mengambil manfaat. Dan kita boleh jadikan ia sebagai suatu inspirasi. Satu ilmu. Maka orang ni kita tahu jenis tawaduk. Sebab dia boleh terima nasihat semua orang. Dia boleh duduk dalam majlis ilmu walaupun dia sudah alim. Walau dia sudah berilmu, dikenali. Tapi duduk. Dan bila dia duduknya sebagai seorang pelajar. Bukan bersandar macam orang sombong. Duduk macam orang belajar. Dia ada pen dicatat. Dia fokus pada gurunya. Walau dia sudah alim. Maka kita tahu orang ni dia ada tawaduk. Ada satu kisah tawaduk. Zaid bin Sabit, sahabat Rasulullah. Yang Nabi SAW memuji dengan berkata, Afradukum Zaid. Yang paling pandai faraid Zaid. Satu ketika, lepas dia mengajar orang, dia pun nak balik. Dia pun naik kuda. Lalu datang Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Abbas, dia sahabat yang bila mana Rasulullah wafat, umurnya masih muda. Sekitar 13 tahun, 12 tahun. Remaja. Oleh kerana dia tak banyak berkesempatan bertalaki dengan Rasulullah SAW, maka dia ambil kesempatan bertalaki dengan semua sahabat-sahabat yang otai, yang lama-lama. Maka dia belajar dengan sahabat-sahabat yang lama sehingga dia menjadi orang yang paling alim di kalangan sahabat. Antara keberkatannya ialah kerana merendah diri. Contoh kalau kita tengok orang alim, bukan sebab dia belajar lama untuk guru dia. Bukan sebab dia duduk depan sekali bila belajar. Bukan sebab dia mengekori tok gurunya ke kanan, ke kiri, ke hulu, ke hilir, ke timur, ke barat, utara, selatan. Bukan. Tetapi kita akan kenali orang yang alim, yang akan mewarisi ilmu gurunya, ialah orang yang bertawaduk dengan gurunya. Sebab itu kata mereka, kami menghinakan diri kami, maka Allah memuliakan kami. Sebab itu saya kata, kalau tuan-tuan lihat orang-orang yang hari ni alim, kalau tanya dia dengan gurunya macam mana, pasti dia orang tawaduk. Pasti dia orang merendahkan diri, orang yang amat memuliakan gurunya. Maka itu keberkatan ilmu. Seolah-olah ilmu tu diikat dengan keberkatan tadi. Memanglah kita belajar lama 10 tahun, 20 tahun. Tapi ilmu tu macam tak ada. Tak diikat. Dia macam orang kerja, tuan-tuan. Dia kerja 20 tahun dalam bank 1 sen pun tak ada. Yang ni kerja baru 5 tahun dalam bank dia, bersepoh duit dia banyak. Sebab apa? Dia simpan. Macam mana dia boleh simpan keberkatan hidup dia? Sama juga orang yang belajar, kadang-kadang kita tengok dia belajar 3 tahun je, tapi alim, ya Allah, lebih lama pada kita mengaji 20 tahun. Sebab merendah diri yang ada. Abdullah bin Abbas bila tengok Zaid bin Sabit, dia pun cepat-cepat pegang tali kuda. Lalu kata Zaid, lepaskanlah. Kata Abdullah bin Abbas, demikian kami diperintahkan memuliakan ulama kami. Dan sementara menunggu kuda terpecut, nak keluar tu, tolong ini. Lalu Zaid bin Sabit pun turun, dia mencium Abdullah bin Abbas. Dan demikian kami diperintahkan melakukan kebaikan, memuliakan keluarga Nabi SAW. Dua-dua ni ilmu alim. Tapi lihat perbuatan Abdullah bin Abbas, merendahkan diri mengiringi gurunya Zaid bin Sabit. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita ni kalau tok guru kita keluar, kita jangan biar tok guru kita keluar seorang, kita iring dia. Sebagaimana kita iring tetamu. Kalau kita belajar dalam bab sunat tetamu, bila tetamu datang rumah, sunat kita iring dia keluar rumah.
Bukan bila tamu kata nak balik, baliklah. Kita pun duduk kat dapur, tang. Tamu pun balik. Bukan begitu cara dan adab. Iring tetamu sampai dia pergi. Demikian kita memuliakan. Ni yang kemas kat depan ke kat dapur, biar dulu. Iring dia sampai dia keluar. Dan demikian dengan guru-guru kita, para ulama'. Bila ulama' dia keluar, kita jangan bilang, ustaz dah keluar. Kita pun tahu keluar ke belum ustaz ni. Tengok hilang tarik. Tak, kita iring dia. Iring dia keluar, sampai dia hilang, kita pun kembali buat kerja kita dan duduk. Ini yang hilang, kita dulu hilang. Tok guru tak bangun lagi, dia dah hilang dah. Bukan itu cara adab. Kita tak dekat dengan adab. Akhlak. Tawaduk. Ini mereka dia mengiringinya. Tak kira tok guru kita ni, tuan-tuan sekalian, yang datang kuliah setiap hari ke, yang kita panggil sebulan sekali ke, datang ceramah-ceramah atau sebagainya, maka menjadi suatu akhlak tawaduk. Iring tok guru sampai dia naik kenderaan dia dan dia pergi. Atha' bin Abi Rabah, bila mana dia sudah mengajar, anak murid dia iring dia, 300 orang iring dia. Sampailah dia ke destinasi dia. Dia iring, bangun bersama guru. Ini akhlak yang dia ada salafus soleh. Jadi kita cubalah, kalau tak selalu pun, tunjuk bagaimana kita memuliakan para ulama' supaya kita dapat kemuliaan itu. Urwah bin Zubair cerita, aku melihat Umar Al-Khattab, dia pikul sendiri bekas sehari yang besar. Lalu aku tanya, wahai Amirul Mukminin, engkau kan khalifah Islam, kenapa buat benda macam ni? Maka kata dia, aku ni setiap hari dikunjungi oleh tetamu-tetamu luar negara. Umar dengar hadis ni. Tapi apakah Umar dia jadi macam sombong, tak tentu kala, tak tentu hala? Tidak. Dia makin rendah diri, takut. Sehingga dia kata, najautu, waditu, aku berharap, aku terselamat daripada benda tu. Takut fitnah. Takut rasa sombong. Bayangkan Nabi kata, kalau ada Nabi selepas aku, Umar. Tapi Umar tidak pernah rasa sombong ke pernah orang melihat dia mencari kayu api, dia pikul kayu api, dia meniaga kat pasar. Lalu seorang berkata kepadanya, wahai Abdullah, bukankah kamu dah kaya? Kamu orang dah ternama. Kenapa buat macam ni, jual kayu api? Dia kata, untuk aku membuang sifat sombong aku. Sifat sombong. Kita tuan-tuan kadang rasa dah duit banyak ni. Cuba test jual nasi lemak tepi jalan. Kenapa? Bukan nak duit, nak rendahkan hati kita. Jual nasi lemak tepi jalan. Ataupun kadang kita ni orang hebat. Cuba kita layan orang. Tuan-tuan kita tolong angkat makanan, hidang ke orang. Seperti kita ni macam, kita kata macam kuli. Tak apalah macam kuli, kerana nak rendahkan diri kita. Kita buat kerja yang orang-orang bawah buat, kita buat walaupun kita dah berada pada posisi tertentu. Maka ini kita mengalisi sifat kesungguhan para sahabat dan membuang sifat sombong mereka. Bukan Abu Hurairah, waktu dia di Gabna Madinah, dia pikul kayu api. Dia kata buka jalan, Gabna nak lalu, nak tunjuk Gabna buat kerja gini je. Jangan pandang hebat sangat, Gabna pun pikul kayu api. Maka tuan-tuan, ini sifat rendah diri. Sebab itu pernah ulama'-ulama', waktu mana mereka dipuji dengan kemuliaan itu dan ini, mereka kata apa? Al-a'mal bi khawatimiha, ingat, menjadi nilai di sisi Allah kesudahan kita. Saya ni belum sudah. Kesudahan kita. Memanglah hari ni awak nampak saya mulia, saya bagus. Tapi kesudahan saya tak tahu macam mana. Hatta di kalangan mereka, kau dapat mimpi-mimpi yang baik. Ni ada seorang ibu mimpi anaknya masuk syurga. Dia tak cerita ke orang, mak saya mimpi saya ada syurga. Dengan sesama tidak. Kata mereka, mimpi menghiburkan kamu, tetapi melayat. Kata Abu Sulaiman Darani, barang siapa meletak nilai pada dirinya dalam ibadat, maka dia akan hilang kemanisan ibadat. Tuan-tuan, jangan sesekali kita rasa kita dah sampai tahap wali jauh sekali. Hatta kalau kita kata awak ni orang soleh, ya Allah, kita ni masih jauh. Orang dulu lebih hebat. Tuan-tuan, para ulama', setiap kali mereka mendengar cerita ulama' dulu, lebih hebat pada ulama' dulu. Bahkan mereka berkata, aina nahnu min haula. Allah, hebat mereka. Macam mana kita? Bagaimana kedudukan kita di sisi mereka?
Tapi akan berlaku akhir zaman, kata Rasulullah SAW, orang sekarang menghina ulama-ulama dulu. Ulama dulu bukan reti, tak pandai. Kita yang pandai, kita reti. Tentang ini bahasa-bahasa sombong. Kita hendaklah memulia ulama-ulama dulu. Walaupun huruf ba tu dah rendah, titik bawah dia. Ini menunjukkan bagaimana sifat tawaduk hendaklah sentiasa ada pada kita. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, nak tahu seorang itu khusyuk dan tawaduk, dia boleh minum air bekas orang lain. Kalau dia boleh minum bekas orang lain, dia tak rasa jijik, maka ini sifat tawaduk dan rendah diri. Sebab tu kalau kita lihat dalam satu hadis disebut, iza syaribtum fa as'aru. Kalau kau minum, tinggalkan sedikit.